Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Reza selaku pengacara majlis, yang dihormati semua pihak pengurusan Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pelajar, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 4 hari bulan 11 1422 4 hari bulan 11 2022. Kalau Masihi hari ini dah 9 Rabiul Tsani 1444. Kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran yang kita akan belajar di sini pada kali ini, pada siri ini, siri yang ke-16 iaitulah bermula ayat 59. Tengok kitab kita ni. Kita punya kitab nama dia Aisarut Tafasir. Kita Aisarut Tafasir. Ayat yang kita akan bincangkan bermula ayat 59 sehingga ayat 63. Ayat 59 sehingga ayat 63 biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah. Tajuk kitanya iaitulah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita mukjizat Nabi Isa itu seperti Adam. Bukan seperti 100%, separuh daripada Adam. Mana Adam tak ada ayah, Nabi Isa juga tidak ada bapa. Maknanya tapi asal kejadian tak samalah. Nabi Adam mari daripada tanah, Isa mari daripada roh yang telah ditiup oleh malaikat Jibril alaihissalam yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat ini ada satu ilmu baru yang kita akan bincangkan, tajuk dia Al-Mubahalah. Tajuk yang kita bincangkan nama dia Al-Mubahalah. Mungkin jemaah dah biasa dengar mubahalah ini ataupun belum lagi. Jadi kita akan tengok nanti bagaimana puak-puak Nasara Najran cuba nak provokasi tentang Isa, maka Allah Ta'ala ajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya bermubahalah dengan puak-puak Nasara ataupun Kristian yang mari daripada Najran yang berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Jadi apa yang kita tuan-tuan tengok dalam Quran masing-masing lah. Buka Quran masing-masing, yang ada tafsir pimpinan, buka pimpinan, yang ada apa-apa sajalah tafsir itu dipersilakan. Buka kitab, sebab kita nak pelajar-pelajar kita ni biasa bila baca Quran ada Quran di depan dia. Bila baca Quran ada Quran di depan, barulah kita terasa nikmatnya, mudah kita fahami apa yang kita belajar itu, insya-Allah. Apa yang kita belajar itu mudah difahami. Baca ayatnya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna masala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Jelas kepada kita ayat yang telah kita baca tadi daripada surah Ali Imran yang Allah Ta'ala kisahkan kepada kita kisah Sayyidina Isa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Kisah Nabi Isa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca ini, kita kata Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada terjemahan ayat. Seperti yang anda dah biasa dah sebut kepada para jemaah sekalian, kita terjemahkan ayat dan sekaligus terjemah ayat dan sekaligus kita ambil mufradat dia, dipanggil apa ni, syarhul kalimat, supaya kita tak baca dua kali. Syarhul kalimat supaya kita tidak baca dua kali. Kalau tidak jadi rugi atau lambat masa. Tak rugi, cuma tak cukup masa untuk perbincangan kita. Kita tambahan malam ni kita ada bincang tentang apa? Tentang al-mubahalah. Baik, ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya misal, perumpamaan, penciptaan, bandingan penciptaan Allah, Isa, penciptaan Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Baik, kita tengok dalam penjelasan masalun. Kalau kata masal tu apa? Masalun mana sifat yang indah dan unik. Dia kata as-sifatul mustaghribah al-badi'ah. Sifat yang indah dan unik, maknanya pelik. Tengok nota di bawah 104. Persamaan yang ada antara Nabi Adam dengan Nabi Isa alaihissalam ada pada satu perkara. Ini yang kita naknya. Maknanya dia dua ni ada satu benda yang menjadi persamaan. Apa dia? Iaitulah bahawa keduanya diciptakan tanpa bapa. Adam tak ada ayah, tak boleh nak bin. Adam tak ada. Adam bin siapa? Tak ada bin. Nabi Isa juga tidak ada bapa, tetapi dia ada ibu. Karena itulah Nabi Isa dibinkan kepada Isa bin Maryam. Isa bin Maryam kerana dia tidak ada bapa. Kita hak ada bapa ni bin kepada ayah kita, jangan bin ke mak. Wa khuliqa, dua-duanya diciptakan dengan kalimah takwin. Kalimah at-takwin, kalimah penciptaan. Allah kata kun fayakun, maka dia pun jadi lalu. Kun fayakun. Mana kun bila Allah Taala kata jadi. Ada setengah orang ni dia kata penciptaan bainal kaf wan nun, di antara kaf dengan nun, tak jadi lagi. Bila suruh jadi kun tu baru jadi. Banyak jugalah perkara-perkara yang kita perlu semak balik
dalam bacaan-bacaan kita, dalam perbincangan-perbincangan kita ni, kita kadang-kadang kita rasa betul dah. Tapi bila kita tengok, tak betul macam ni, tak tepat ni. Nah, mana ada bainal kaf wa nun, kun belum jadi lagi. Belum ada lagi kun, sudah jadi dah. Macam mana boleh jadi dah belum ada lagi? Itu kita kena, orang panggil kena berusahalah untuk sampaikan maklumat kita ni biar jelas kepada masyarakat, supaya orang duduk dalam, dia panggil dalam dalam perhatian ataupun dalam suasana yang begitu jelas. Dalam suasana yang begitu jelas dalam setiap perkara yang kita bincangkan, yang kita perhatikan. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, itu ayat yang pertama yang telah kita baca. Maka dalam ayat yang mulia ini, ada lagi mufradat dia? Tak ada dah, satu je. Dia panggil masal, misal, mana bandingan Adam dengan Nabi Isa AS dari sudut mana? Dari sudut persamaan dua ni, apa yang sama, dua-duanya tidak dijadikan daripada melalui bapa. Dua-duanya mari daripada kun fayakun. Baik para jemaah sekalian, maka itulah dia panggil keajaiban Allah SWT beri kepada kita peringatan ini supaya apa? Supaya tuan-tuan dan puan-puan sentiasa ingat bahawa kuasa Allah Ta'ala akan mengatasi segala perkara, tapi kita juga tak boleh keluar daripada kebiasaan. Keluar daripada kebiasaan alam, dia panggil sunnatul hayah. Kebiasaan kehidupan ni. Kalau orang nak hidup, orang nak dapat anak, mesti ada perkahwinan. Ada suami, ada isteri. Walaupun dia guna tabung uji ke tabung apa, sekarang ni macam-macam ubat yang dia buat, tetapi kita kena tahu bahawa mereka juga telah menggunakan air mani sebagai penciptaan manusia. Jadi dia sudah ada perkara yang tersebut. Maka dengan itu, tak adalah orang boleh declare bahawa dia ni mari daripada tak ada ayah. Tak ada ayah yang rasmi yang kahwin, na'am. Allahu Akbar. Inilah yang kita bimbang sekarang ni. Bila ada orang berani declare, berani mendakwa bahawa dia ni, anak dia ni tak berbapak macam Nabi Isa. Kata cakap. Allahu Akbar. Baik. Satu ayat yang pertama tentang Nabi Isa AS sama dengan Nabi Adam dari sudut tidak ada bapa. Dari sudut dua-duanya di kalimah takwin. Kalimah at-takwin. Bagi pelajar yang dah menjiwai bahasa Arab tu, takwin, takaf, itu dia panggil takwin. Baik. Takwin. Kita pergi kepada ayat yang kedua, terjemahan ayat yang kedua. Ayat yang ke-60. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Apa yang telah kami ciptakan, apa yang telah kami ceritakan itu. Ini cerita Quran. Cerita Quran semuanya benar. Semuanya betul, tidak ada yang tidak betul. Tidak ada yang tidak betul. Cerita Quran benar, tepat. Itulah jalan yang benar yang datang dari Tuhanmu. Mana semua cerita yang mari daripada Allah Azza wa Jalla dalam Quran ini semuanya betul belaka. Kalau kita nampak macam tak betul, macam-macam, maka kita ittiham, kita tuduh otak kita yang tak betul, bukan cerita yang Allah Ta'ala sampaikan itu. Ini ada setengah manusia ni tidak. Dia kata mana-mana ayat Quran atau hadis Nabi sallallahu yang bercanggah dengan pendapat imam, ayat itu mesti ditakwilkan supaya selari dengan pendapat imam. Kita kata terbalik awak ni. Yang sepatutnya pandangan guru dia itulah kena ikut Quran dengan sunnah, bukannya dimodifikan sunnah supaya bertepat dengan apa yang disebut oleh guru. Kita kata tidak, itu satu kesilapan yang cukup berbahaya, cukup berbahaya. Maka Allah kata al-haqqu mir rabbik. Apa yang telah kami ceritakan Allah itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin. Kerana itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jangan masuk dari kalangan orang-orang yang ragu. Kita nak ragu apa? Semua itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Tengok kalimah, dia panggil mufradatul kalimah.
Al-haqqu min rabbika, yakni semua yang telah kami kisahkan kepadamu tentang Isa. Apa saja yang kami cerita kepada kamu tentang Nabi Isa alaihissalam adalah benar, yang hakiki. Maklumat ini berasal datangnya daripada Tuhan. Jadi bila maklumat mari daripada Allah melalui jalan yang mutawatir seperti dalam ayat Quran, maka kita yakin, kita percaya 100%. Tengok nota di bawah. Nota 105. Dalam kitab terjemahan saya ni, nota 105. Kalau kita Arab, dia tak bagi 105, dia guna page, dia guna setiap nota kaki. Setiap muka tak nombor dia ya. Dia tak sambung. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam. Ini cerita macam mana kun tadi, kun payakun itu macam mana. Allah utus malaikat Jibril alaihissalam, lalu ia meniupkan ruh melalui lengan baju Maryam. Katanya belah baju itu, dia tiup kat tu. Kemudian tiupan tersebut meresap ke dalam rahimnya, maka ia pun mengandung Nabi Isa. Lalu melahirkannya pada suatu saat di waktu siang hari. Jadi adalah berapa lama dia mengandung, wallahu alam. Yang pentingnya dia sudah mengandung, kemudian dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dia lahir pada Isa bila sa'atan min nahar, pada siang hari. Kemudian Isa dapat berbicara. Nabi Isa pula mukjizat dia boleh bercakap. Setelah dilahirkan dan menenangkan perasaan ibunya yang memberinya arahan tentang bagaimana ibunya mesti berbicara kepada siapa yang mencaci maki. Jadi Nabi Isa kata tak payah cakap, mak tu diam. Maryam sudah bernazar, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar nak berpuasa, tak mau cakap dengan orang. Jadi orang kata, habis engkau ni pandai-pandai buat balik anak tanpa suami, tak mau cakap pula. Tiba-tiba Nabi Isa yang duduk atas baby, duduk atas duduk menyusu mak dia, berpaling tengok. Inni Abdullah, aku ni hamba Allah. Sudah. Budak bercakap pula dah. Jadi lain macam dia punya kepahaman. Puak kafir ni bertukar. Daripada nak marah tadi jadi kagum pula. Itu yang jadi terlampau tu. Daripada benci tuduhan pergi naik jadi Tuhan. Na'udzubillah. Dan memberinya arahan tentang bagaimana ibunya mesti berbicara kepada sesiapa pun yang mencaci makinya. Walhasil, bahawa Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat kun, sebagaimana Nabi Adam juga dicipta dengan kalimah yang sama, dan ia pun tercipta tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam dicipta tanpa bapa dan tanpa ibu. Tapi Nabi Isa tanpa bapa ada ibu. Jadi kata orang, tak ada ayah, tak ada ibu, Adam. Ada ayah, tak ada ibu, siapa? Siapa dia pandai tulis dekat bawah tu nak tengok. Tak ada bapa, tak ada ibu, Adam. Baik, ada bapa, tak ada ibu, siapa? Cepat jawab, mau tengok. Hawa. Ada ibu, tak ada bapa, siapa dia? Isa. Senang jawapan. Ingat tu, dia punya teka-teki yang mudah, tapi kalau lama tak sebut tu kita terlupa kan. Baiklah. Allahu Akbar. Kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-61. Ini dia panggil ayatul mubahalah. Tulis ayat al-mubahalah. Mubahalah ni bahasa Arab, mim, ba, alif, ha, lam, ta. Al-mubahalah. Al-mubahalah. Kalau Nabi bahasa Melayu tulislah mubahalah tu. Baik, apa mubahalah tunggu dalam penjelasan nanti. Ayat yang ke-61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Sesiapa yang membantahmu tentang kisah Nabi Isa. Mana tak percaya juga, kita dah baca Quran, baca maklumat yang diberi, tak percaya juga, masih lagi menganggap benda-benda yang pelik-pelik.
Sesudah datang ilmu pengetahuan yang meyakinkan kamu, kita dah beri hujah, berlawan dengan dia, tak hirau juga. Ini syarat. Syarat pertama, mesti jelaskan maklumat yang kuat. Hujah yang mantap. Kalau dia tak peduli juga, dia mau lawan juga, maka barulah kita bermubahalah. Macam mana cara mubahalah? Nah, tengok Allah kata, faqul, katakan, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Mari, kita bawa anak-anak kami dan anak-anak kamu. Bawa anak bini belakang mari. Wa nisa'ana wa nisa'akum, isteri-isteri kami, isteri kamu. Wa anfusana wa anfusakum. Bawa diri kita dan bawa kita sendiri pun mari juga. Kita bawa anak, isteri kita sendiri hadir. Jadi biasanya orang ada anak dengan ada bini kat depan, dia tak berani nak menipu sangat. Sebab kalau binasa habis-habis anak beranak dia, hilang keturunan kita. Maka kemudian summa nabtahil. Kemudian kita bermubahalah. Mana kita bersumpah. Siapa dia yang bohong, Allah Ta'ala laknat dia, Allah Ta'ala akan binasakan dia. Itu mubahalah. Kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dusta. Tengok ayat, tengok mufradat dia kata, al-mumtari dengan mana orang yang ragu, jangan jadi orang ragu. Setelah kita ni ada hujah yang mantap, kenapa mau ragu lagi? Hajjaka, mendebat kamu. Mana kalau orang mari berdebat, mari berhujah dengan kita, melawan dengan kita. Setelah kita beri kepada mereka hujah-hujah, maklumat-maklumat yang lengkap, dia masih lagi lawan. Dengan mengemukakan berbagai argumen, hujah dan alasan, maka nabtahil. Nabtahil, yakni kita saling melaknat. Yakni melaknat siapa yang berdusta di antara kita. Siapa dia berdusta, siapa dia yang salah di antara kita, dia kena laknat. Kena betul-betul kalau orang yang apa ni, yang tak yakin, dia tak berani buat. Macam Nasara Najrani, lari, dia tak mau. Bila Nabi panggil, lari dia. Dia tak mau. Dia tahu Nabi benar, tapi kerah kepala tak nak kata. Ini yang kita bimbang kita hari ni pun, kita tahu ini benar, ini yang diajar oleh Nabi yang sunnahnya, tapi kita masih degil, masih kerah kepala, masih tak dengar kata. Ini di antara yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Baik, nabtahil maknanya masing-masing laknat di antara kita. Baik. Sekarang kita pergi pula kepada ayat yang ke 61 62. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Kisah Nabi Isa ni benar, bukan rekaan, bukan fiksyen, bukannya cerita-cerita. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tengok dalam mufradat, dalam kalimah, al-qasasul haqq. Al-qasasul haqq, yakni semua yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala adalah kisah yang benar dan tidak perlu diragukan lagi. Mana hak Tuhan cakap, kamu percayalah, kamu yakinlah. Jangan duduk main keluk-keluk orang panggil dak. Iya ke tidak, iya ke tidak, iyalah tu. Apa yang iya tidaknya. Kalau Allah Ta'ala cakap, maka jadilah tu. Jangan duduk main apa ni, rasa ada kemungkinan, tak ada kemungkinan. Semuanya betul. Mari kita pergi pada ayat yang terakhir. Setelah kita panggil dia, ajak berdebat, ajak bermubahalah. Kalau mereka berani, silakan. Tapi kalau mereka tak berani, apa kehukuman? Tengok ayat 63. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, dia tak mau ikut juga. Apa jadi? Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Tuhan tahu siapa yang buat kacau, siapa yang buat kerusakan, Allah Taala Maha mengetahui. Al-mufsidin di sini, makna apa mufsidin di sini? Orang yang berbuat kerusakan dengan melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah di muka bumi. Mana dah lah dia menolak kebenaran. Dia langgar SOP pula dengan buat maksiat. Apa yang dikatakan maksiat yang besar itu seperti menyekutukan Allah. Syirik pada Allah Ta'ala. Tak syirik apa dia kata Isa anak Tuhan? Syiriklah tu. Dan melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, maka itulah nama dia orang-orang mufsidin. Orang yang melakukan kerusakan di atas muka dunia. Baik para pelajar, tamaklah terjemahan ayat berserta dengan penjelasan kata. Dia panggil makna al-kalimat. Sekarang kita berpindah kepada makna al-ayat. Makna ayat 59 hingga 63 ini secara umumnya. Apakah makna ayat? Apa makna ayat? Ayat-ayat yang mulia ini masih menegaskan tentang kehambaan Nabi Isa dan kerasulannya. Kita masih lagi, tak habis-habis lagi ni. Ini sudah 63 ayat, masih belum habis lagi cerita dengan Nasara Najran ini. Bukan ketuhanannya. Telah riwayatkan bahawa delegasi Najran, puak-puak Nasara, Kristian Najran, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak manusia mempunyai bapa. Sedap dia. Kullu adami lahu abun. Fama sya'nu Isa la abun lah. Dia kata setiap manusia ada bapa. Macam mana Isa tak ada bapa? Kenapa Isa tak ada bapa? Dia nak attack lah tu. Maknanya bukan manusia biasa lah tu. Bapa dia tu. Jadi dia cuba nak orang panggil nak putar belikkan fakta, nak membenarkan kepahaman mereka, nak membenarkan kepahaman dia. Kita kata dak, jangan duk mengarut Nasara. Habis. Bila Nasara Najran mai kata gini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala menurunkan firman-Nya ini, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Bahwasanya Nabi Isa itu seperti Adam. Adam mari daripada apa ni, dari tanah. Kemudian Allah Taala firmankan jadi. Nabi Isa pun tak ada bapa. Dia hantarnya ruh melalui Jibril alaihissalam meniup kepada Maryam, maka ruh itu masuk ke dalam rahim. Maka jadilah dia seorang manusia kun, jadilah manusia, keluarlah Isa dengan tidak berbapa. Ingat dah tadi kita dah sebut tadi. Tak ada bapa, tak ada ibu, Adam. Ada bapa, tak ada ibu, Hawa. Ada ibu, tak ada bapa, Isa. Ada ibu, ada bapa, kita. Alhamdulillah. Allahumma arham walidaina ya Rabb. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, berilah rahmat kepada ibu bapa kami sebagaimana mereka kasihani kami waktu kecil. Engkau berilah rahmat-Mu kepada mereka ya Rabbal alamin yang kini sedang berada dalam kubur masing-masing. Allahumma ja'al quburahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur dua ibu bapa kami taman-taman syurga ya Rabb ya Rabb. Baik. Sesalah dia punya. Kerananya, jadi nak kata apa? Fa iza huwa kainun. Jadi dah jadi orang dah. Isa dengan tiupan roh tadi, Isa jadi orang. Maka tidak ada alasan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Mu nak apa nak jadi Tuhan dianya? Allah hantar roh mari kepada Maryam. Bukannya Maryam beranak mari daripada Tuhan. Duk cari benda pelik mu ni. Ataukah kerana Isa diciptakan oleh Allah tanpa bapa? Bukankah Nabi Adam juga diciptakan tanpa bapa? Adam juga tak ada ayah. Tak pertikai. Bahkan bukan tak ada ayah, bahkan tak ada ibu lagi. Tak ada bapa, tak ada ibu, Adam. Macam mana awak nak pening?
Tetapi dia ada dengan kalimah Allah, kun fayakun. Begitu pula Nabi Isa alaihi salam, ia diciptakan dengan kalimah Allah iaitu kun, maka ia pun ada. Inilah kebenaran hakiki yang datang dari Allah mengenai masalah Nabi Isa alaihi salam. Kerana itu janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang meragukan hakikat penciptaan Isa ini. Nabi Isa tak ragu dah. Cuma Allah Taala tujukan ayat itu kepada Nabi untuk kita. Jangan ragu kamu semua. Kamu semua jangan menimbulkan keraguan. Jangan duk cari benda pelik atas dunia ni. Kan? Maka jangan ragu, dan memang tidaklah mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ragu-ragu terhadap kebenaran yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Mana mungkin? Dialah orang yang paling paling yakin. Nabi kita sallallahu alaihi yang paling yakin dengan apa yang Allah Taala beri kepada dia, ilmu yang begitu hebat. Tapi ayat itu kalau kata khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tujukan kepada kita. Kepada kita supaya kita faham bahawa inilah yang dikatakan keyakinan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb. Baik. Ketika Nasara Najran itu berulang kali mendebat, bojah, membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Nabi bagi tahu pun kau tak hirau, tak peduli, masih lagi duk berlawan, masih lagi berhujah. Orang panggil letih dah kita duk hujah benda sama. Kita cakap macam ni, jawab macam ni. Bila nak selesai masalah awak ni? Nah, dia panggil hujah benda yang sama. Benda yang sama. Maka Allah Taala tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan keluar dari perdebatan mereka ini yang tak berkesudahan dengan cara bermubahalah. Mari kita sumpah, kita laknat siapa yang dusta. Sudah dah lah. Iaitu mereka semua dikumpulkan, membawa anak isteri kamu, aku bawa anak isteri aku. Mari sini. Lalu setiap pihak yang berdebat mengatakan, dia kata apa ni? Dia kena kata, ya Allah. Ini bahasa dia. Dia kena tengok bahasa apa ni, Arab kata. Allahumma al'an. Allahumma al'anil kazib minna. Wa man kana kaziban minhum. Yani Allahumma al'anil kazib minna. Tengok itu bahasa Arab. Tengok, ya Allah, laknatlah siapa yang berdusta di antara kami. Siapa berdusta di antara kami, mulaknat. Itu dipanggil mubahalah. Maknanya aku ke betul, ke dia betul. Maknanya kalau dia betul, aku kena laknat. Tapi kita kena berani yang kita ni kita betul. Kalau tak berani, kalau kita tak berani, kita tak yakin, kita tak akan berani nak melaknat. Nak laknat macam mana? Laknat kita nak diri sendirilah kita. Maka sesiapa yang berdusta di antara mereka, maka ia akan binasa, akan mati serta-merta. Ya Rabb. Mau laknat, mau mati lalu situ. Tenganga dia punya keadaan. Mati serta-merta dia kata. Mereka ini akan binasa secara langsung. Dalam hal ini Allah Taala berfirman, fa in hajjuka faqul ta'alu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang membantahmu tentang kisah Nabi Isa, sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, ta'alu, mari sini. Kita bawa apa ni, nabtahil. Kita bersumpah. Melaknat bagi siapa yang bohong. Bawalah isteri kamu, bawa anak kamu, kemudian kita bermubahalah kepada Allah. Kita minta supaya laknat Allah Taala ditimpakan kepada orang yang dusta. Baik, bila Nabi tu ayat Quran ni, besoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan disertai oleh Al-Hasan dengan Al-Husain dan Fatimah
radhiyallahu anhum. Nabi bawa. Kan dia kata abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana bari. Dia bawa cucu dia Hasan Husain, dia bawa Fatimah. Mari sini. Hanya sahaja orang-orang Nasrani itu sebetulnya sudah mengetahui kebenaran tersebut. Jadi orang Nasara dia tahu dah sebenarnya. Dia yang ada putar-beliknya tak mau tu. Dan mereka takut. Sudah. Bila Nabi panggil wakil Nasara Najran suruh bermubahalah, mereka pun takut. Jika mereka bermubahalah akan mati, maka mereka pun lari menghindarkan diri daripada mubahalah. Tidak mau melaksanakan sumpah yang tersebut. Tengok nota di bawah ini. Nota di bawah kata, oleh kerana Nabi bawa ayat Quran kata bawa anak cucu. Nabi bawa Hasan dengan Husain. Hasan dengan Husain ni cucu di sebelah perempuan, anak Fatimah. Dia tak ada anak laki-laki yang besar. Ini menjadi dalil bahawa cucu laki-laki yang berasal dari anak perempuan, mereka boleh dikatakan sebagai anak laki-laki kita juga. Boleh kata juga. Dah tak ada hal lain dah. Tapi dari sudut bagi pusaka lain, sila cerita sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, jika aku berdoa, kamu hendaklah mengaminkan doa aku. Manakala aku berdoa, ya Allah laknatlah kepada orang-orang yang zalim, orang yang bohong, kamu kata amin. Nabi kita arahkan Ali, Fatimah dan cucu dia tadi. Tapi Nasara Najran dia tahu, dia memang dia kelentong, dia memang dia bohong. Mereka menghindarkan diri dari bermubahalah, padahal mereka para ulama Nasrani merupakan bukti yang konkret bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan agama yang dibawanya adalah agama yang benar, sedangkan agama selainnya adalah yang batil. Jadi dia tahu pun. Cuma orang panggil bahasa jenis kerah kepala, tak mau terima kebenaran, itu yang susahnya. Itu yang susah. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini cara dakwah kita ni berperingkat. Mula-mula kita berhujah. Tak peduli, tak mau juga. Mari kita bermubahalah. Tak mau juga. Baik. Nabi pun ajak dia masuk Islam. Aslim. Masuk Islam lah kalau mau tahu aku betul, aku dah benar, kenapa tak mau masuk Islam? Marilah kita masuk Islam. Tetapi mereka menolak. Allahu Akbar, tak ada nasib dia orang ni. Tak ada rezeki dia nak jadi Islam. Dan mereka rela tetap dalam kekafiran demi untuk meneruskan kekuasaan dan kedudukan duniawi mereka. Dia tak mau. Dia tak mau untuk apa? Untuk nak kekalkan kedudukan dia. Itu jelah. Kata orang takut kehilangan kerusi. Takut kehilangan kerusi, mereka tak sanggup masuk Islam. Mereka merasa cukup untuk hidup berdamai dengan membayar jizyah, bayar upti. Jizyah ni, orang kafir yang duduk dalam negara Islam, kita kena ada jizyah, ada cukai, dia panggil cukai kepala. Upti lah orang panggil. Kepada kaum muslimin, dan mereka tetap pada agama mereka yang batil. Dia tetap agama dia juga, tak mau berubah. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya ini, inna hadza lahwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, yakni tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimat dan roh darinya yang ditiupkan kepada Maryam. Dan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya dia maha perkasa dan menang, sehingga tidak seorang pun yang boleh mencegah susun atur makhluk penciptaan, mencegah kehendak Allah Ta'ala, dan Allah maha bijaksana dalam penciptaan dan pengaturan makhluk-makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala mengancam kaum Nasara Najran dan orang-orang kafir lainnya yang berbuat kerusakan di muka bumi
agar mereka mengerti bahawa Allah Ta'ala mengetahui tentang mereka dan Allah akan menimpakan siksaan dan menurunkan laknatnya kepada mereka. Kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu, kita kata Alhamdulillah. Tamatlah huraian ayat 60 apa ni 60 apa tadi 59 hingga 63. Tamatlah ayat. Baik, sekarang ni kita pergi ke masuk kepada al-hidayatul ayat. Hidayat, panduan ayat ni. Kita boleh ambil panduan daripada ayat kita ni, apa yang kita nak ambil. Yang pertama, wilayatullahi ta'ala li rasulihi bi irsyadihi ila at-tariqati allati, kecintaan dan pemeliharaan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan memberinya petunjuk dan jalan untuk menyelesaikan bantahan orang-orang Nasrani yang cukup melelahkan. Penat dah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Duduk berlawan, duduk berebak, duduk berhujah, duduk main lagi tu juga. Akhirnya Allah Ta'ala buka jalan al-mubahalah. Dan orang-orang dan menyelahkan dan menyulitkannya. Itu satu. Yang kedua, masyru'iyatul mubahalah. Hukum syar'i disyariatkan tentang diperbolehkan bermubahalah. Akan tetapi ini diperbolehkan bagi orang-orang yang soleh, yang doa mereka itu mustajab. Sebab kita nak pergi masing-masing berdoa ni. Kalau lagi yang tak reti apa, punah kita, rusak nanti. Maka para jemaah sekalian, apa dia makna mubahalah dan apakah syarat-syarat dia nak yang untuk membolehkan kita bermubahalah. Jadi saya bawa kepada tuan-tuan, tak ada dalam kitab ni lah. Tapi kita huraikan dalam kitab yang lain lah. Baik. Makna al-mubahalah itu iaitu an yajtami'al qaum. Bila kita berlawa-berlawa, berhujah, tak selesai juga masalah, maka kita panggil mereka untuk berkumpul. Mari kita kumpul satu tempat, bawa keluarga kita, bawa anak-anak, bawa cucu, bawa isteri. Kemudian masing-masing berdoa. Laknatullahi 'alal zalimi minna. Laknatullahi 'alal kazibina binna. Allah Ta'ala akan laknat kepada orang-orang yang bohong. Ataupun dalam masalah kezaliman, orang-orang yang zalim di kalangan kita. Jadi orang-orang yang menipu, orang-orang yang apa ni kacau, kita minta Allah Ta'ala laknatkan dia. Maka kata di para ulama, wahya masyru'atun li ihqaqil haqqi wa izhaqil batil. Mubahalah ni boleh kita gunakan untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Boleh. Dan dia tak boleh mula dulu. Kita mesti tegakkan hujah dulu. Hujah dulu, kita berdebat, kita berlawan, kita banyaklah prosedur dulu. Kalau dia tak hira juga, barulah kita pergi kepada mubahalah. Sebagaimana ayat yang kita baca, ayat 61 ni. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau mereka masih lagi berdebat, masih lagi berlawan setelah mereka dapat ilmu, faqul ta'alau, mari kita bermubahalah. Bukan kata balas sikit-sikit mubahalah. Nah, itu tidak kena pada syarat. Macam ada setengah orang sekarang zaman kita hari ni. Suka sangat dia kalau boleh pergi bersumpah di masjid. Bukan macam tu. Kita kena berhujah dulu. Kalau benda tu ada mahkamah, bawa ia ke mahkamah. Jadi masalah sekarang nak mahkamah siapa? Mahkamah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nasara tak terima. Sebab dia kata kalau kami terima mu sebagai Nabi, kita ikutlah awak. Itu jadi payah. Tapi kalau kes-kes yang boleh dibawa ke mahkamah untuk hakim-hakim menilai hujah, tak payahlah kita bermubahalah. Panggil orang pergi masjid bersumpah-sumpah kat saya ni tak ambil tu, tak buat benda tu. Kita kata itu mendahului prosedur mahkamah. Tidak boleh macam tu. Dia ada SOP dia. Bukan semua benda boleh sumpah senang-senang macam tu ya. Kalau tidak tak adalah dosa al-yaminil ghamus, dosa besar yang besar itu, iaitu sumpah dusta.
Sebab orang berani dia bersumpah, yang penting dia lepas atas dunia. Baik. Maknanya syarat dia tadi, kita nak mujadalah dengan ahlul batil, setelah kita hujah-hujah, lam yarji'u. Mereka tak undur. Bal asarru alal inadi. Bahkan mereka berterusan nak lawan juga. Barulah kita panggil dia bermubahalah. Bila mubahalah. Dan mubahalah ni boleh kepada semua orang. Sebab Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Tuhan tak kata ini untuk awak saja, umatmu tak boleh. Maka di situlah kata di para ulama Islam, bal hukmuha amun lahu wa li ummatihi ma'an nasara ma'a ghairihim. Tak siapa sahaja pun. Pernah berlaku mubahalah di antara Syekh Ibn Qayyim dalam cerita dia kata dia pernah bermubahalah dengan puak-puak yang duk berlawan tentang sifat ni. Tapi orang hak berlawan ni tak berani. Masa duduk cakap sedap lah. Tapi bila kita ajak lawan semua, mereka tak berani. Baiklah. Jadi apakah syarat-syarat dia? Tanda dia punya syurut. Syarat al-mubahalah. Yang pertama, ikhlas an-niyah. Kita kena niat ikhlas bahawa aku nak berdebat ni, nak bersumpah ni bukan nak cari glamour, tapi nak menegakkan ihqaqul haqqi, nak menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang benar dan membatalkan kebatilan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakun ba'da iqamatil hujah. Mubahalah itu berlaku bila? Setelah ditegakkan hujah. Dua. Yang ketiga, an yatabayyana min amril mukhalif. Setelah kita dapat pasti bahawa orang yang lawan kita tu memang nak lawan. Bawalah hujah manapun. Mana seolah-olah kata budak sekarang, kalau turun malaikat dari langit pun mereka tak akan peduli. Jadi barulah kita mubahalah. Kalau tidak, tak bolehlah macam tu. Kan? Maka ini di antara yang keempat, antakuna fi amrin ha min umuriddin. Dalam isu yang penting dalam isu agama, baru kita boleh bermubahalah. Dan kita harapkan dengan berlakunya mubahalah ini memberi kekuatan hujah kepada orang muslimin bahawa apa yang kita bawa ni betul. Sebab kita berani bersumpah melaknat atas diri sendiri. Kalau tidak, kalau kita tahu kita salah, kita pun tak berani nak laknat. Cari penyakit awak bukan senang. Nak hidup ni bukannya main-main. Itu syarat-syarat dia yang besar. Jadi kalau benda kecil-kecil ya, benda yang boleh settle, berebut barang-barang 4-5 ribu, 2-30 ribu dia biar. Tak sedap membahalah lah, matinya ya. Tak padang orang kata budak-budak sekarang tak berbaloi. Tak berbaloi dengan kita nak berlawan dengan benda yang kecil. Habis kita nak lawan benda besar macam mana? Mari kita berlawannya dalam isu-isu agama yang kronik, yang besar-besar baru kita berlawan. Kalau tidak, buat apa kita dah susah-susah? Itulah para jemaah sekalian, itu di antara syarat-syarat yang disebut oleh para ulama Islam tentang nak bermubahalah. Baiklah, kita tengok yang ketiga dalam apa ni, hidayatul ayat ini, penegasan tentang hak ketuhanan Allah Azza wa Jalla yang tidak boleh dimiliki oleh selain dia. Maknanya takrir, menetapkan uluhiyatu lillahi azza wa jalla. Ketuhanan itu hak Allah ya. Tak ada anak, tak ada bini, tak ada siapa yang boleh sekutu, tidak ada. Dan kesalahan anggapan orang-orang Nasara yang bertuhankan Nabi Isa, orang-orang lain yang bertuhankan malaikat, orang lain yang bertuhankan batu dan kayu, semua itu salah belaka. Tuhan innamahu ilahun wahid. Allah Ta'ala satu dia, saja, tak ada orang lain. Yang keempat, tahdidullah Ta'ala li ahlil fasad. Allah Ta'ala ancaman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada para pembuat kerusakan di muka bumi. Tadi anda sebut dah, kerusakan yang paling besar iaitulah melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar sekali. Kita dah sibuk dah. Kezaliman yang paling besar rasuah. Kezaliman yang paling besar apa lagi ni? Kita kata semua tu zalim. Siapa kata tak zalim? Ini setengah orang dia kritik. Dia kata apalah ustaz ni tak cakap bab rasuah.
duk cakap bab syirik, bab bid'ah, bab mungkar. Kita kata siapa dia tak bercakap? Sebab likulli maqamin maqal. Setiap tempat tu ada. Dah kita bincang tentang tajuk ni lah kita. Bila kita bincang tajuk rasuah, baru kita bincang bab rasuah. Ni ada pula ni tuduhan-tuduhan asatizah kita ni tak bercakap bab rasuah pula dah. Yang bercakapnya mereka. Ahli-ahli yang bercakap tu lah. Kita kata tak sedut tu tepuk dada, angkat ekor sendirilah. Orang lain pun bercakap. Bukan kita saja yang bercakap. Baik. Ancaman Allah Ta'ala dituju pada pembuat kerosakan di muka bumi, iaitulah mereka yang melakukan syirik. Inilah kezaliman yang paling besar sekali, yang paling berbahaya sekali, zalim yang paling berat sekali, iaitulah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan melakukan maksiat-maksiat yang lain. Semua itu adalah perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita belajar daripada kisah Nabi Isa di sini, bahawa ada satu ilmu, dia panggil ilmu al-mubahalah. Apabila kita terdesak, tak ada hujah lain, tak ada jalan lain, tak ada dah channel-channel lain boleh, barulah kita panggil, setelah kita berdebat dengan mereka, barulah kita panggil bermubahalah. Jadi lah, ada juga sekarang ni kita dengar ada orang ajak bermubahalah, tapi bukan benda yang kecil lah mubahalah ni. Sebab main laknat-laknat ni, daripada kita tak boleh terima pandangan orang, dia pun tak boleh terima pandangan kita. Kalau dalam perkara furu' syariah, benda yang kecil-kecil, abaikan. Sebab itulah ulama bagi syarat tadi, fi umur muhim minad din, dalam perkara yang penting dalam agama, barulah kita ambil tanggungjawab untuk bermubahalah. Kita pun kena beranilah, sebab kita yakin, keyakinan kita bahawa apa yang kita pegang ini adalah merupakan dinullah, agama Allah Ta'ala, agama Islam yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, barulah kita berani bermubahalah. Jadi orang Nasara bila Nabi panggil mubahalah, dia tahu Nabi kita benar, dia salah. Orang panggil, orang Kelantan kata lari petai lagi. Tulis. Lari petai lagi. Maknanya lari awal lagi sebelum dia bermubahalah. Bahkan mereka sanggup duduk di bawah pemerintahan Islam dengan membayar jizyah kepada pemerintahan Islam. Kalau Nasara tu kepada Nabi lah, zaman Nabi SAW. Baik, para pelajar sekalian, kita akan pergi pula dalam siri yang akan datang, berayat 64 sehingga 68, iaitulah ayat bagaimana Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita berhujah dengan puak-puak Nasara dengan cara yang baik. Tapi kita ingat, bukan semua orang boleh pergi berdebat. Dalam dunia kita, dalam dunia akademik ni, adalah nama-nama figure-figure tertentu yang kita yakin kalau dia pergi berdebat, dia boleh menang dan boleh patahkan hujah-hujah puak-puak Nasara itu. Jadi kalau orang tak boleh, jangan pergi. Nanti dia patahkan hujah awak pula terkapai-kapai, tak boleh jawab. InsyaAllah, kita yang pergi ni, kita tak lari. Audien, pendengar-pendengar awak tu. Netizen, tak? Yang dengar tu, dia kata mantap hujah Nasara. Sama juga kalau kita nak pergi berdebat dengan puak-puak Syiah. Mana-mana ajaran sesat yang kita nak berdebat, biar kita tu kena mantap hujah kita. Kita yakin dengan apa yang kita boleh buat. Kalau tidak, jangan pergi, hantar orang lain. Nanti kita pergi hujah kita lemah, kita tak pandai berdebat. Kebetulan pula orang yang berdebat dengan kita tu kaki, orang panggil lawyer-lawyer buruk ni. Nah, orang cara ilmiah. Dia duk cara ke muka surat ISBN contohnya apa-apa yang kita ada. Kita kata ini bahaya. Orang nak fokus kepada tajuk isi itu. Awak dia cari benda teknikal yang kecil-kecil. Kita kata ini juga satu benda yang berbahaya. Jadi kelicikan ini perlu. Dalam perdebatan, kena orang yang pandai, mahir dalam debat, baru dia boleh pergi. Sebab tu ulama ni tak hantar semua orang. Kita tengok sebelah mana-mana pun dia hantar orang yang sama ya. Kalau nak pergi berhujah dah, hantar yang sama, dipanggil kata dipanggil pun dia terpaksa kena pergi juga. Sebab nak menegakkan benang-benang yang mereka bawa, basah ke kering cerita lain. Baik, para pelajar sekalian, jangan lupa dalam siri yang akan datang, insya-Allah kita akan sambung ayat 64 sehingga ayat 68, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada bagi Datuk. ISBN tu yang menarik tadi. Kita ada satu soalan di sini Datuk di ruangan chat Zoom. Assalamualaikum Ustaz, apakah status sebuah kisah yang mengatakan dunia datang kepada Nabi Isa seperti pelacur dan berbicara dengan Nabi Isa? Status kisah ini. Ini kita suruh Ustaz Reza lah tolong cari. Baik, insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan tengok status kisah-kisah yang seperti ini. Kisah-kisah yang pelik-pelik itu. Baik. Jika ada sebarang soalan, tuan-tuan dan perempuan yang berada di Zoom boleh terus onkan mic pun okey. Ada dia pihak belakang tu, susah masalah kita. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk minggu depan tu jadual saya ke Kuala Lumpur. Jadi kita jumpa live lah di Masjid Negara ke mana-mana jadual yang akan dikeluarkan insya-Allah. Jadi minggu depan kita cuti. Kerana berrehlah ke KL insya-Allah. Dia panggil Sabtu minggu kedua saya ke sana. Insya-Allah. Tengoklah kalau tak banjir, kalau banjir kita tunda pula. Agak-agaknya selamatlah insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan.